Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Bulughul Maram, iaitu kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, yang membincangkan tentang hadis-hadis yang berkait dengan hukum hakam. Kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan hadis yang berkait dengan jual beli. Katanya daripada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il 'inabi hatta yaswad wa an bai'il habbi hatta yashtad. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli anggur hingga menjadi hitam dan melarang jual beli biji ring sehingga mengeras. Hadis ini diriwayatkan oleh 5 orang ulama hadis kecuali Imam An-Nasa'i, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibn Hibban dan Imam Hakim An-Naisaburi. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ni Anas bin Malik menceritakan tentang larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal yang berkait dengan jual beli. Apa yang disebut dalam hadis ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual buah anggur ni bagi orang yang ada ladang anggur dah, sehingga hatta yaswad, sehingga hitam kalau jenis anggur hitam. Kalau anggur hijau sehingga boleh makan, ataupun dalam riwayat yang lain sehingga elok dah, boleh dah kita nak makan. Maksudnya kalau masih lagi putih maka Rasulullah larang jual. Rasulullah larang jual kalau masih lagi putih, melainkan kata ulama fiqh disyaratkan ambil selalu. Sebab apa? Sebab kalau kita jual masa putih, pembeli bayar dah. Kayak gi masa masuk banyak mana pun tak tahu dapat. Perjalanan daripada putih nak masuk saat itu macam-macam. Mari putih beliau habis, tinggal 3 utis setengah aja buah anggur. Hak bayar 2-3 piku. Tinggal 3 utis setengah. Dak nyanyi kepada pembeli. Sebab itulah tak boleh jual masih lagi putih, mereka kena ambil lalu. Kena nak biarkan berada di atas pokok. Nabi sallallahu alaihi wasallam larang. Sama juga dengan biji-biji ring ataupun biji yang lain daripada anggur. Sebagai contoh padi. Kita nak jual padi tu biar kerah dah benda padi sendiri itu. Maksudnya boleh dah ambil. Kalau masih lagi susu ataupun baru keluar bunga dia, tak keluar lagi, tak masuk lagi, maka hak tu Nabi sallallahu alaihi wasallam larang kita jual. Tu di antara perkara hak yang perlu kita tahu. Jadi orang hak yang benda berjual beli ataupun jual beli tok peraih gi pajak beli barang-barang ataupun buah-buahan ataupun tanaman orang hak yang ada kebun, dia kena tahu dia kena tahu hukum hakam ni supaya dia tidak melakukan perkara yang dilarang oleh agama.
Seterusnya katanya daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law bi'ta min akhika thamaran fa asabathu ja'ihah, fala yahillu laka an ta'khudha minhu syai'a, bima ta'khudhu mala akhika bighairi haqq." Kalau kamu menjual buah-buahan kepada saudaramu, lalu buah-buahan tersebut tertimpa bencana musibah, maka tidak halal bagimu untuk mengambil apa pun daripada saudaramu itu. Dengan alasan apa kamu mengambil harta saudaramu itu tanpa hak? Hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim. Jadi maksud dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam khabar kepada kita, andai kata kita telah jual buah hak yang ada atas pokok lagi kepada saudara kita, tiba-tiba buah tersebut ditimpa suatu musibah, bukanlah kecuaian daripada pembeli dan bukan kecuaian daripada penjual. Contoh mari ribut ke, ataupun mari belalang ke, ataupun mari tak kiralah penyakit ke, siapa ke, punah habis buah tersebut, maka Rasul larang daripada penjual mengambil bayaran daripada pembeli. Kita buat contoh gini, katakanlah si A ni dia ada ladang tamar, ataupun kita kata dia ada ladang rambutan lah tempat kita. Tamar tak ada tempat kita, kita contoh rambutan. Ada ladang rambutan, ada kebun rambutan, ada 2 ekar. Jadi rambutan dia saat ni tu penuh. Jadi mari pembeli, Tok Peraih kata, Aba nak beli belaka lah, hak duk atas nak beli belaka ni dengan harga sekian. Baik, maka pembeli pun bayar dah piti. Lepas tu bila nak ambil karang, acu pergi ambil lori, siapa tak ada buah. Tengok bawah penuh, mari kera sekarang habis licin buah. Okey, tu dipanggil benda jaihah. Atau jaihah. Ketika tu adakah boleh pembeli tidak memulangkan duit penjual tidak memulangkan duit pembeli? Maksudnya boleh tak penjual ambil duit tersebut, pembeli tak boleh benda, boleh kulit rambutan aja? Boleh ke tak? Tak boleh. Kata Rasulullah dalam hadis ni, bima ta'khudhu mala akhika min ghairi haqq. Atas alasan dia mengambil harta saudaramu tanpa sebenar. Jadi asalnya buah saat itu mu kena beri kepada dia. Belum sempat mu beri, tiba-tiba ada musibah yang menimpa buah tersebut. Tiba-tiba mu ambil duit dia. Apakah hak? Apakah alasan yang halal mu makan harta orang? Baik, tidak ada sedikit pun pertukaran. Sebab itulah kita kena faham berkait dengan perkara ini, supaya kita tidak makan harta manusia secara batil. Seterusnya katanya daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, "Man ibta'a nakhlan ba'da an tu'abbar fa thamaratuha lil ba'i'i alladhi ba'aha illa an yashtarita al mubta'." Maksudnya, barang siapa yang membeli pohon kurma setelah dikahwinkan, maka buah-buahannya adalah milik penjual yang telah menjualnya, kecuali bila pembelinya mensyaratkan bahawa buahnya adalah untuk dirinya. Jadi orang tu, si A dia ada ladang khema, dia ada ladang khema. Lepas tu dia jual kepada si B ladang khema dia. Dia masa dia jual tu ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ladang khema tak ada buah lagi, tak buah lagi. Okey, hak tu jelas lah. Bila dijual ladang khema kepada pembeli selepas daripada berlakunya akad jual beli, maka ladang khema tersebut menjadi milik pembeli. Ini yang pertama. Yang keduanya adalah masa dia jual, pokok khema saat itu telah mengeluarkan buah. Saat ni tak ada buah lagi. Hak ni mengeluarkan buah. Dan penjual khabar kepada pembeli, hamba jual ladang khema kepada awak ni, ladang sekali dengan buah, hamba jual belaka kepada awak. Maka jelas apabila berlaku akad jual beli, pembeli pun beli, penjual pun jual dah, maka pokok khema sekali dengan buah adalah milik pembeli. Okey, 2. Yang ketiga, yang ketiga yang kita nak bincang ni. Jadi sekarang ni
pokok khema saat itu telah mengeluarkan bunga. Telah mengeluarkan bunga. Dia pokok khema ni, dia kena kahwinkan bunga dia. Dia ada bunga jatang, ada bunga tina. Ambil bunga jatang, tok di bunga tina. Kita tak tahu lah, sebab tempat kita tak ada. Okey, mungkin di tempat kita buat contoh, orang tanang salok. Orang tanang salok. Hamba biasa tengok lah. Tok Ki hamba kahwinkan bunga salok. Tok Ki hamba mati dah. Rahimahullahu ta'ala di Kelantan. Hamba biasa tengok lah. Dia ambil bunga hok jatang, dia gitok di atas bunga tina. Kalau orang tanang salok gitulah. Kalau dah buat gitu, dah jadi buah. Orang tanang salok. Mungkin salok utang tu, binatang-binatang dia pergi tempat bunga jatang, dia terbang. Lepas tu dia pergi terbang pula kat bunga tina, jadi kahwin diri lah. Hak tu. Macam kat kita, orang tanang timun Cina. Dia ada jenis timun Cina ni, nak molek kena kahwinkan bunga jantan dengan bunga betina. Orang hok yang dok nanang, hok dok bandar, tak tahu kala benda kalau sebut gini orang hok yang dok bandar pak tengok bangunan je tak tahu bab nanang-nanang gini. Orang hok yang petani hok wain nanang dia tahulah. Kahwin bunga dia tahulah. Dia ada bunga jatang, ada bunga tina. Okey, buah taman ni, pokok khema ni dia ada bunga jatang, ada bunga tina. Maka untuk menghasilkan buah mesti kena kahwinkan. Dia khabar ambil pokok bunga jatang, tobek bunga jatang, dia tahulah, kita tak tahu, bukan kita ahli dia. Jadi dia ambil bunga jatang, dia letak di bunga tina. Baik. Dalam hadis ni nak cerita benda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut sesiapa yang membeli pokok tamar selepas daripada dikahwinkan bunganya. Okey. Pemilik asal apabila tobek bunga, dia pun cari bunga jatang, dia pun kahwinkan dengan bunga tina. Lepas tu penjual saat ni, pemilik asal pun jual pokok tamar kepada seorang. Okey, saat ni lepas daripada dia kahwinkan bunga, dia pun jual pokok tamar kepada seorang tanpa dia mensyaratkan bahawasanya buah tamar saat ni tu dia jual sekali dengan pokok kepada pembeli. Nampak dah kan? Kita ulang sekali lagi ya. Pokok tamar dia mengeluarkan bunga. Lepas tu tuang dia, pemilik dia kahwinkan bunga hok jatang dengan bunga tina. Jadi apabila kahwinkan, maka tunggu buah je lah. Dah kahwinkan dah dia akan daripada kecil besar jadi masuk, tunggu buah je lah. Lepas tu dak dang nak masuk molek buah, tiba-tiba tuang dia jual pokok tamar tu ke orang. Berarti molek jual pokok tamar. Kalau jual pokok sekali dengan buah, selesai dah. Tadi kita cerita dah. Hak ni jual pokok tamar tanpa menyebut buah saat ni tu jual sekali dengan pokok. Boleh faham. Maka ketika tu pokok saat ni tu apabila berlaku akad jual beli, pokok telah menjadi milik pembeli. Dah buah menjadi milik siapa buah? Di sini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buah ni adalah menjadi milik penjual. Maksudnya dia jual pokok, dia tak jual buah. Tapi dengan syarat setelah daripada dikahwinkan. Adapun sebelum daripada dikahwinkan, tobek dah bunga. Tapi tuang pemilik asal main sakit lutut malah nak kabak tinggi-tinggi, pakai jual buah. Jadi kalau mu pembeli, kalau mu nak buah saat ni tu mu kahwin diri lah. Maka hak tu sama ada dia mensyaratkan dalam akad sekali dengan buah ataupun tidak, maka tetap menjadi milik kepada pembeli. Sebab belum lagi dikahwinkan bunganya. Kalau kahwinkan bunga dah, sedangkan dia tidak mensyaratkan dalam akad, hanya sebut aku jual pokok tamar ni kepadamu dengan harga sekian, pembeli kata aku beli, maka buah saat itu milik siapa? Milik penjual, bukan milik pembeli. Kita tengok pokok kita jual, buah tetap hak kita. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud daripada perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membeli pohon kurma setelah dikahwinkan. Warna pula nikah pokok kurma. Kita ingat orang je nikah. Dia terjemuh memang gitulah. Jadi dikahwinkan ni maksudnya kahwin bunga dia. Maka buah-buahangnya adalah milik penjual
yang telah menjualnya, kecuali bila pembelinya mensyaratkan bahawa buahnya itu adalah untuk dirinya. Jadi kalau ada syarat dah dalam majlis akad, itu jelaslah mengikut syarat tu lah. Kalau penjual syarat untuk diri dia, maka jelaslah untuk penjual. Kalau pembeli syarat untuk diri dia, buah saat itu boleh kalau pembeli. Hak ni tidak meletakkan apa-apa syarat, maka tetap buah saat itu milik kepada penjual, milik kepada tuang asal. Okey, kita buat contoh lain. Kita nak jual, kita kata pokok ni tempat kita pula. Rambutan tak perlu kahwin. Jadi apabila tubik bunga, maka dia akan jadi buah, akan masuk. Jadi apabila buah dah pokok rambutan, tiba-tiba tuang dia jual pokok rambutan tersebut. Berjual pokok, buah ada atas pokok. Dia tidak jual pokok sekali dengan buah, maka pokok saja milik pembeli, manakala buah adalah milik penjual. Melainkan dia kabur, aku jual pokok sekali dengan buah kepada mung, barulah kedua-dua menjadi milik pembeli. Baik. Seterusnya, hadis yang kita bincang saat ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam kitab sahih bagi keduanya. Seterusnya katanya daripada Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-madinata wa hum yuslifuna fi thimari as-sanata was-sanatayn faqal man aslafa fi tamrin falyuslif fi kaylin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Maksudnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah. Jadi Rasulullah berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Ini maklumlah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi rasul ketika baginda sallallahu alaihi wasallam berusia 40 tahun. 13 tahun Rasulullah berdakwah di Mekah, lalu Rasulullah berhijrah ke Madinah. Jadi ketika berusia 53 tahun, 13 tahun dah duduk di Mekah selepas daripada dilantik menjadi Nabi dan Rasul, maka Rasulullah berhijrah ke Madinah. Jadi apabila Rasulullah berhijrah ke Madinah, dan mereka, yakni penduduk Madinah, melakukan salaf pada buah-buahan setahun atau 2 tahun. Dia penduduk Madinah ni, penduduk Madinah kerja dia adalah bertani. Dia tidak sama dengan penduduk Mekah. Dia penduduk Madinah ni, kita kata orang yang kerja dia nanang lah. Kerja dia nanang pokok khema, pokok anggur. Petani lah penduduk Madinah ni. Jadi penduduk Madinah, yang kebanyakan rata-rata, kebanyakan penduduk Madinah pekerjaan dia adalah bertani. Maka Rasulullah sapa di Madinah, Rasulullah tengok penduduk Madinah melakukan akad jual beli salaf ataupun akad jual beli salam. Setahun, 2 tahun. Maksud dia akad jual beli salaf dengan salam gini. Seorang ni dia mendahulukan pembayaran kepada petani. Okey, si A ni dia tahu ni ada pokok taman, ada banyak ekar, contoh kita kata. Di pokok taman ni tak mengeluarkan buah lagi. Dia kata, aku nak tamanmu pada setahun akan datang ataupun 2 tahun akan datang, 6 bulan akan datang, dengan bayaran aku bagi lalu dah. Cakap kita beli tempahan. Kita cakap beli tempahan. Tepoh dengan dia dulu, lepas tu bayar lalu. Itu dipanggil akad jual beli salam ataupun salaf. Baik. Jadi kita tengok bagaimanakah hukum. Sebelum daripada ni kita bincang satu hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, la tabi' ma laysa indak. Mu jangan jual benda yang tidak ada padamu. Benda yang tak ada pada kita tak boleh nak jual. Kita kena jual benda yang mesti kena benda yang ada pada kita. Jual beli salam, jual beli salaf ni, jual beli tempohang ni, benda yang tak ada pada kita. Tidak ada pada penjual.
Buah dak tubik lagi, bunga pun tak ada lagi. Tapi pembeli bayar dah. Dan nak buah tersebut pada waktu sekian-sekian. Dan ada setengah orang hak yang melakukan akad jual beli salam ni, penjual saat itu memang tak ada kebun pun. Dia ambil daripada kebun orang lain. Okey, soalannya boleh ke tak? Sedangkan pada asalnya Rasulullah larang jual benda hak yang tidak ada dalam milik kita. Baik. Maka hadis ini menceritakan kepada kita bahawasanya jual beli salam diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun perkara tersebut tidak ada lagi dalam milik penjual ketika penjual menjual perkara tersebut. Ketika penjual menjual salang ni ataupun jual tempahan ni, dia tak ada lagi benda tu dalam milik dia. Pada asalnya tidak boleh macam hak yang kita khabar tadi. Tapi dalam bab ni Rasulullah memberi keizinan. Jadi jual beli salam hukum dia adalah dibolehkan tapi dengan syarat-syarat tertentu. Mesti kena cukup syarat dia. Kalau tidak cukup syarat dia, maka tidak sah. Syarat dia lagu mana? Okey, kita tengok. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melakukan salaf pada kurma, maka lakukanlah salaf itu pada takarang yang jelas. Dia kata takarang, dia terjemah Indonesia ni. Kail adalah sukatang. Mesti dia kena dia buat tempahan pada sukatang yang maklum, yang diketahui, dan timbangan yang diketahui hingga kepada tempoh yang diketahui. Okey, ni di antara syarat jual beli salam. Okey, kita pembeli. Kita pergi jumpa dengan tuang kebun. Kita nak dalam 7 bulan lagi buah tamar daripada dia. Kita kata saya nak buah tamar awak sebanyak 10 tang. Tamar kita kan buat tamar jenis benda. Kena jelas. Sifat-sifat saat itu kena jelaskan. Tamar ajwah sebagai contoh. Ataupun dak kira lah tamar benda, tamar ajwah hak yang grade A. Hamba nak 10 tang dengan bayaran hamba bayar, lepas tu tempoh sekian-sekian, kena khabar tempoh. Jangan nak khabar tempoh, tu syarat dia. Syarat dia kalau benda tu benda yang disuka, kita kena khabar berapa kau suka tak. Kalau benda tu ditimbang, kena khabar berapa kau timbangannya. Lepas tu kena khabar tempoh lama mana. Bukan hamba nak tamar awak dengan bayaran sekian-sekian sebanyak sekian-sekian tanpa menyebut tempoh dia, tak boleh. Sebab tempoh ni di antara syarat yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Jual beli tempahan ada syarat-syarat dia. Okey, kita buat ataupun kita sebut secara ringkas. Syarat yang pertama jual beli salam ni, yang pertamanya adalah mesti kena buat pembayaran dalam majlis akad. Dia kena bayar lalu. Kita kena buat serahang lalu pembayaran. Okey, itu yang pertama. Lepas tu mesti kena sebut sifat-sifat barang hak yang kita nak saat ni tu. Kena sebut secara terperinci. Yang kedua, yang ketiganya sukatan. Kalau benda hak yang disuka, kita kena khabar banyak mana kita nak nisbah sukatangnya. Kalau benda hak yang ditimbang, kita kena khabar banyak mana timbangannya. Lepas tu kita kena khabar pula tempoh dia. Dan antara hak yang dibincang oleh ulama fiqh pula, tempat penyerahan perlu kena khabar juga. Apabila dalam hal-hal tertentu lah, dalam hal-hal tertentu kena khabar juga tempat penyerahan. Jadi panjang lebar lagi kita nak bincang masalah ni. Jadi kita hak tu dibincang dalam kitab-kitab fiqh. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih bagi keduanya. Seterusnya katanya daripada Abdul Rahman dan Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma, mereka berdua berkata, jadi dua orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut perkara yang sama. Katanya kunna nusibul maghanima ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana ya'tina anbaqun min anbaqish Syam fanuslifuhum fil hintati wasy'iri waz-zabib wa fi riwayatin waz-zait ila ajalin musamma. Qil akana lahum zar'? Qala ma kunna nas'aluhum 'an dhalik. Maksudnya kami mendapat bahagian daripada harta rampasan perang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi sahabat dia perang dengan Rasulullah, lawang dengan orang kafir, maka kalah orang kafir, maka dapat harta rampasan perang. Harta rampasan perang Rasulullah bagi kepada tentera-tentera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara sahabat yang menyertai peperangan tersebut adalah Abdul Rahman dengan Abdullah bin Abi Aufa. Maka adalah bahagian dia daripada harta rampasan perang tersebut. Dia dapat dah. Dia dapat dah hartanya. Lepas tu kata dia, dan petani-petani daripada negara Syam datang kepada kami. Negara Syam dia merangkumi 4 buah negara sekarang ni. Dulu Syam, sekarang ni dia merangkumi 4 buah negara. Palestin, Syria, Jordan, Lebanon. Okey, ni 4 buah negara ataupun negara asal yang dinamakan sebagai negara Syam. Jadi ada penduduk Syam yang mana dia datang ke Madinah, maka sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dapat harta ghanimah, ada dah harta sikit ni, ada dah duit sikit ni, guna duit tersebut untuk membeli secara salam ataupun membeli tempahan, beli gandum, syair. Syair ni maksudnya adalah bali. Zabib maksudnya kismih. Dan ada satu riwayat minyak zaitun. Yang mana dia bayar duit tersebut, dia minta daripada orang tu, buat marilah banyak mana gandum, banyak mana syair, banyak mana zabib pada ila ajalin musamma, kepada tempoh yang ditentukan. Kabolah kalau 3 bulan lah, 4 bulan. Okey, bulan depan muat marilah, ambil piti baik, aku beli denganmu perkara tersebut. Maka apabila 2 orang sahabat ni menceritakan hal ini, maka dikatakan, ada anak murid dia tanya, adakah mereka itu memiliki tanaman orang yang bayar kepada dia supaya dia buat mari gandum dan seumpamanya, adakah mereka itu mempunyai tanaman, maksudnya adakah mereka itu mempunyai ladang ataupun kebun? Mereka berdua berkata, kami tidak menanyakan hal itu kepada mereka. Benda yang kita dapat faham daripada hadis ini, penjual salam saat itu, orang yang nak jual saat itu, dia tidak disyaratkan dia ada kebun. Tidak disyaratkan. Yang penting dia boleh menyerahkan barang yang dia jual kepada pembeli apabila sampai masa dia. Baik. Jadi kalau mung tak ada kebun tak boleh jual salam. Bukan begitu. Jadi sahabat ketika melakukan jual beli salam, dia tidak tanya pun kepada penjual saat itu ada kebun ke tak. Jadi bermakna ada kebun saat itu bukanlah menjadi syarat. Apa yang penting, penjual tersebut mampu untuk menyerahkan barang jualan apabila sampai tempoh dan sampai masa perjanjian. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya. Seterusnya katanya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, man akhadha amwalan nas yuridu adaaha addallahu anhu, wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahu Allah. Maksudnya, barang siapa yang mengambil harta orang lain dengan maksud akan membayarnya, dia akan memulangkan balik harta orang saat ni itu. Dia ambil harta orang dan dalam hati dia kosak, dalam hati dia memang dia berhasrat untuk memulangkan balik barang orang, harta orang. Sama ada dia ambil saat itu secara hutang ataupun dia ambil secara pinjam. Kadang-kadang kita ambil barang orang, kita berhutang dengan orang. Berhutang piti boleh 100 ya, ataupun benda berhutang, dah kira lah, berhutang mah ke, berhutang ni ke, berhutang ni dah kira lah. Okay, ataupun kita kata pergi kedai, hamba tak ada piti hamba nak barang ni, tapi hamba nak hutang dulu lah. Okay, sama juga. Ataupun dia ambil barang orang melalui pinjam. Dia pinjam barang, pinjam kereta kejap, pinjam motor kejap, pinjam ni kejap. Ataupun orang letak barang kepada dia untuk disimpan. Jadi ni hamba tolong simpan barang hamba, okey dia ambil barang orang. Kerana orang simpan dengan dia. Sama juga orang berhutang dengan dia, lepas tu orang saat ni tu
letak gadayang. Okey, dia pegang barang orang. Tu dia ambil barang orang tu, dia ambil barang orang. Tak kira lah. Sama ada ambil secara hutang ke, ataupun orang sipang dia ke, ataupun dia pinjam barang orang ke, tak kira lah. Dan dalam hati dia hasrat, dalam hati dia untuk memulangkan balik barang tersebut. Sampai masa aku pulang balik dah. Sampai masa aku bayar balik hutang tu. Sampai masa aku bagi balik barang hak yang aku pinjam. Baik. Maka katanya, maka Allah akan membayarkan untuknya. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ambil barang harta orang dengan tujuan untuk beri balik. Tapi ambil harta ni orang tuang dia setujulah, bukan curi. Curi, aku nak curi barang lipat orang ni, tapi aku nak atur balik. Tu tak boleh, tu haram. Tu salah. Kita turun daripada masjid tengok lipat kita tak ada. Bahan lipat mana? Bahan lipat orang. Tak apa, esok aku atur mula. Kawan ni pula turun lipat dia tak ada. Lipat dia tak ada. Apa kita bahan lipat ni, esok atau mula. Last sekali, hak last sekali tak ada lipat sungguh. Hak last sekali tengok Allah tak ada bahan lipat dalam tandas pula balik rumah. Boleh tahan sikit lah. Hak tu tak boleh, hak tu haram. Kerana kita curi barang orang. Tak boleh. Hak ni kita ambil daripada tuang dia redha. Tapi dengan syarat kita pulangkan kembali. Dan dalam hati kita kosak untuk pulang balik. Maka benda hak yang Rasulullah kata, Allah Ta'ala akan tunaikan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan pulangkan kembali barangan tersebut. Dia dalam hadis, Adallahu anhu, Allah Ta'ala bayarkan untuknya. Maksud Allah Ta'ala bayarkan untuknya ni, ulama hura dua. Yang pertama ni di atas dunia. Atas dunia maksudnya Allah Ta'ala membantu dia untuk membayarkan hutang tersebut. Untuk memulangkan balik barangan tersebut. Itu yang pertama. Yang keduanya, di negeri akhirat. Andai kata dia tidak sempat untuk membayar hutangnya, andai kata dia tidak sempat untuk memulangkan balik barang tersebut, sehingga keluarga dia tak tahu tu barang orang, keluarga dia bagi saka, tapi dalam hati dia nak pulangkan balik, tiba-tiba mati ngejut, maka di akhirat kelak Allah Subhanahu Wa Taala mencampurkan ke dalam hati tuang asal untuk memaafkan kesalahan dia. Itu maksud Allah Subhanahu Wa Taala menunaikan untuk dia. Kita pernah dengar antara hadis yang masyhur adalah roh orang yang berhutang tergantung. Biasa dengar kan hadis tu kan? Jadi beringat kita kena bayar hutang mayat tau. Lama kan roh tergantung. Okey, perkataan roh tergantung saat ni tu benda gaib. Jadi apabila benda tu benda gaib, mesti kita nak cakap benda tu, kita nak pegang benda tu, mesti kena berdasarkan kepada wahyu. Kita nak reka-reka tak boleh. Sebab benda gaib. Okey, ada tak dalam hadis yang menyatakan hal yang sedemikian? Jawapannya ada. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dalam kitab sunangnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Maksudnya, jiwa roh orang beriman tergantung dengan hutangnya. Apabila ada hutang, roh dia tergantung sehingga ditunaikan hutang untuk dia. Selama mana tidak ditunaikan hutang untuk dia, maka roh dia tergantung. Maksudnya roh dia tergantung, roh dia tidak dapat mencapai kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sehinggalah ahli waris dia ataupun orang yang hidup tolong selesaikan hutang dia. Hadis yang kata roh orang beriman tergantung sehingga diselesaikan hutang dia bukanlah difahami secara umum, bukan. Bahkan kita kena gabungkan dengan hadis yang kita baca pada malam ni. Maksud dia lagu mana? Roh orang beriman tergantung dengan hutang dia sehingga diselesaikan hutang adalah ketika mana dia berhutang, niat dalam hati tak mau bayar. Okey, itu yang pertama. Ataupun niat dalam hati nak bayar masa dia berhutang. Sampai masa bayar, piti ada tak bayar. Dia kadang masa berhutang tu memanglah nak bayar. Nak bayar. Main berhutang piti 5,000, hamba bayarlah. Bila nak bayar? Sebulan. 1 hari bulan 8, hamba bayar lalu. Kata orang hak berhutang. Cukup 1 hari bulan 8, piti ada. Sayang pula 5,000 nak bagi korang. Hak yang dia ambil piti orang 5,000 tu orang tak sayang. Bagi ke dia. Tapi nak bayar tu sayang. Dan gini banyak Hak gini banyak Hak gini banyak. Masa mula-mula berhutang tu memang nak bayar dah Sampai masa bayar tu jadi berat. Allah sayang banyak. Dia rasa banyak dah lah. Banyak. Dia tak nampak hak yang dia ambil daripada orang tu 5,000 kau. Dia tak nampak.
Hak lah ke dia je nampak banyak. Lah kau orang tak nampak banyak. Ni banyak berlaku dalam masyarakat kita benda gini Baik. Orang gini roh dia tergantung. Roh dia tergantung. Dia tidak dapat mencapai kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sehingga diselesaikan hutangnya. Mai kalau anak dia hak juruh, boleh tahan sikit. Anak dia tolong bayar hutang. Mai anak sepepok gok, tak pernah juruh mana, hutang orang tak mau bayar, anak pun malah aku bayar hutang orang, piti banyak pun. Sama dengan pok dia juga. Jadi susahlah. Dia hak yang duduk dalam kubur tu susah. Jadi nikmat hak yang didapat hanya sementara je. Hak yang lepas daripada tu kesusahan hak yang menanti dia. Baik. Jadi kita kena faham maksud jiwa roh orang beriman tergantung dengan hutangnya sehingga dia selesaikan hutang adalah apabila dia berhutang dia tidak ada qasa untuk bayar. Tapi kalau dia berhutang niat nak bayar, dak edang siapa masa bayar, dak edang siapa mati ngeju. Sebagai contoh. Jadi tidak terbayar hutang tersebut. Maka di negeri akhirat Allah Subhanahu Wa Taala akan membayarkan untuknya. Bagaimana maksud Allah Taala membayarkan untuknya? Ada beberapa penafsiran yang ditafsirkan oleh ulama. Antaranya adalah Allah Subhanahu Wa Taala campur ke dalam hati tuang hutang supaya menghalalkan hutang dia. Dengan cara Allah Subhanahu Wa Taala memberi ganjaran hak yang lebih besar kepada tuang hutang. Allah Taala bagi pahala, Tuhan bagi ganjaran dan nak benda lagi. Jadi misalnya hutang 500 riyal tapi pahala hak yang Allah Taala bagi melebihi nilai yang 500 riyal, baik kita ambil pahala daripada 500 riyal. Kan gitu kan? Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nak pahala ni di negeri akhirat lah. Atas dunia payah sikit sebab benda tak napau atas dunia. Seterusnya katanya, dan barang siapa yang mengambilnya dengan maksud menghabiskannya, tak mau bayar, maka Allah Ta'ala akan menghancurkannya. Harta hak yang diambil tak kekal. Sebab kalau kita tengok orang hak yang butang dengan orang hak yang tak bayar, tak senang kau. Hidup dalam keadaan kesusah kau. Orang hak yang ambil barang orang, hutang orang, tak bayar, susah kau. Tak senang kau. Sebab apa? Sebab itu adalah janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bab hutang ni kita kena ambil berat lah. Jangan kita pandang ringan bab hutang ni. Kita kena ambil berat bab hutang. Sebab dia melibatkan senang ataupun susah seseorang di negeri akhirat nanti. Kalau sekiranya dia selesai lalu di atas dunia, maka alhamdulillah lah. Bab tu mudah untuk dia di akhirat. Dan pernah kita cerita sebelum daripada ni, antara sahabat yang meninggal dunia, hak yang Rasulullah dok semayang mayat atas dia, kerana dia? Kerana ada hutang. Ada sebahagian daripada sahabat mati. Masa nak semayang, Rasul tanya ada hutang, bayar tak hutang dia? Tak bayar. Rasul dok semayang. Dok semayang mayat teguh. Tengok. Beratnya berkenaan dengan hutang. Tapi orang kita bukan semua, setengah-setengahnya. Jadi bab hutang ni payah nak bayar. Baik. Jadi kita berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala memberi hidayah dan taufik kepada orang yang ada hutang tak mau bayar, supaya Allah Taala membuka hati dia untuk membayar hutang dia, supaya dia akan mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah selepas daripada dia meninggal dunia. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya. Seterusnya daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, inna fulanan qadima lahu bazzun min asy-Syam, falau ba'athta ilayhi fa akhadhtu minhu thawbaini bi nasi'atin ila maisarah faba'atha ilaihi famtana'. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dululah, habis masa dah kita. Kita mengharapkan apa yang kita bincang ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina.
اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين